Kita sekarang ni alam dunia. Alam manusia tak boleh bercampur dengan alam gaib. Mana boleh duduk habis-habis kau 2-3 hari kau balik lah. Alam tak sama. Manusia, alam manusia lah. Gaib, alam gaib. Ada orang ajak saya pergi berdakwah dekat jin. Ustaz dah ceramah dengan orang. So, saya nak ajak Ustaz, kita ceramah pada jin. Wow. Di mana? Gua Tempurung. Wow. Nampak ke? Saya panggil lah. Oh, astagfirullahalazim. Dia kata dia panggil lah jin. Ustaz ceramah lah. Jin-jin yang dihormati. Ni parah ni tuan-tuan. Nah, ni parah ni tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik ummah. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Tuan-tuan yang saya muliakan, hidup kita nama pun hidup. Kita akan menghadapi suasana penat. Adik-adik ni penat belajar. Sebab tu kalau boleh balik cuti, balik kampung, rehat di rumah, tidur hoja dia. Penat. Macam anak saya lah, bila balik dia tidur lah untuk kamu, tidur lah wena. Oi, letih. Banyaknya hoja, ya Allah. Penat. Di manakah tempat berehat? Ada satu tempat berehat yang Rasulullah kata mustarihun. Ada satu tempat yang betul-betul boleh berehat. Nama dia mustarih. Tak payah lagi nak fikir masalah makcik kemboja. Tak payah. Letih. Lepas makcik, anak makcik, letih tuan. Tak payah kita fikirkan masalah macam-macam zaman sekarang ni. Letih. Tak payah malu. Tu sama malu. Anda faham? Tak faham sudah. Oh, mana lagi letih dengan pelajaran, letih dengan masalah keluarga.
letih dengan masalah pakwa makwa, letih dengan masalah mula-mula duduk belakang naik atas pentas pula, oh letih entah. Allahu akbar. Ni parah ni. Tenang ya. Betul-betul pula duduk pula kat monitor pula, astagfirullahalazim. Speaker tu. Ini mesti pekak punya tuan-tuan ni. Sebab tak ada musician malam ni. Okay? Jadi yang mana dapat betul-betul dekat speaker tu ya, tenang-tenang. Sekejap saya kuat suara kan, parah ni. Tenang ya. Jangan kelang kabut, insya-Allah tuan. Saya tengok gambar saya semalam, masya-Allah. Gambar tadi dikelilingi artis. Saya tengah-tengah artis. Allah, semalam zaman ni. Hari ni betul tuan-tuan, gerimis betul tuan-tuan ni. Ku sangkakan panas berpanjangan, namun gerimis mengundang. Langsung mengundang tuan, nampak tuan. Baik, ada satu tempat yang kita boleh rehat daripada masalah. Tuan-tuan, kita tak akan dapat lari daripada masalah. Sebab dunia adalah tempat ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut memang akan diuji. Dijadikan mati, dijadikan hidup, supaya Allah tengok siapakah di kalangan kita yang paling bagus amalannya. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan apabila kamu bercakap aku beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Malam ni Allah Ta'ala uji dengan hujan. Berapa ramai yang bagi alasan, I say man, bukan saya tak nak datang ceramah tu, tapi hujan. Itu yang tak dapat datang tu, hujan. Tapi kalau Coldplay, tak apa, semangat. Wah, hujan Coldplay pun semangat. Mujahidin, tekadum. Oi, semangat gila buat konsert. Suruh masuk PLKN nampak entah. Eleng kau. Nampak Palestin dekat sini dengan mapla lah, bendera lah apa, suruh masuk PLKN. Apa pula? Padahal maplanya Palestin. Suruh masuk PLKN. Apa pula? Kata dia tuan ni. Takkan 30 tahun kena masuk PLKN. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dunia adalah tempat untuk ujian. So, apa benda yang kena ada dalam minda kita? Bahawa hidup akan sentiasa diuji kat leha. Hangguk je. Kat leha ke, kat sum ke saya panggil, hangguk je. Ya, Abang Midin, jawab saja Abang Midin. Ini adalah tempat ujian. Bila kita dah set dalam minda kita, akan ada masalah, insya-Allah settle. Bila datang masalah, tak ada apa, memang dah set. Saya berceramah, saya dah set dalam minda saya. Apa dia? Ceramah ada orang. Alhamdulillah. Saya dah set, belum tentu ceramah saya ada orang. Ada yang tak ada orang. Bila ceramah saya tak ada orang, saya seronok. Sebab saya dah set. Saya tak kecewa, saya tak frust. Allah, tuan-tuan, baru ni saya pergi ceramah di satu surau, 5 orang kat Som. 5 orang. Tok Imam, driver saya, PA saya, budak 2 orang. Sembahyang maghrib. 5 orang. Bapak, tuan-tuan. Habis-habis salam, Tok Imam kali-kali belakang tengok saya. Ustaz Kazim ke? Saya kata, ada ceramah kan? Bukan sini Ustaz, depan lagi. Astaghfirullahalazim. Patutlah 5 orang silap surau, tuan-tuan. Tuan-tuan, set. Ni, adik-adik sekarang ni yang sedang di lamun asmara. Wow.
Belum tentu akan berakhir di atas pelamin, belum tentu. Belum tentu boleh dapat macam itu. Atas pelamin kan begitu. Ada macam ni, belum tentu. Kadang mak tak bagi, kadang ayah tak bagi, kadang dia jumpa orang lain, kadang dia jumpa fresh yang baru. Dialah crush kita kan, macam mana? Tak. Belum tentu, sebab itu jangan anggap engkau lah kekasih aku yang seumur hidup, sehidup semati dengan aku. Bila jadi putus, bila tak jadi, bila dilupakan, clash, kan feras. Feras. Sudah. Bercinta pula dengan orang luar negara, tak main lah. Tak mainlah bikam, henti lah Allah. Setakat berang tak payah lah kata dia. $1,000 apa ada kata dia. Alah bersaut lah, payah lah bersaut kata dia. Sungkai. Apa ada sungkai? Nasi bambu je kata dia. Atau kamu bercinta orang mana? Cameroon. Wow. Luar biasa kamu Wow. Tengok-tengok dah hantar kad, dah sewa pelamin, sewa dewan. Tiba-tiba yang Cameroon balik kampung. Lagi 2 hari nak kahwin. Laki-laki dia balik kampung. Feras tak makcik ni? Feras. Tak keluar bilik. Datang cikgu sekolah. Nasihat dia, sudahlah. Nak macam mana Cikgu Tun? Dah tak ada jodoh. Tak ada lah, jantan tak guna. Orang sayang dekat dia, kita terima dia. Sampai hati tau. Orang dah buat kemah, dah buat semua-semua dah buat dah. Tak guna punya jantan. Relax, ni parah ni. Tenang. Allah. Engkau pergilah cari dia, bawa balik ke sini. Carilah di kampung dia. Jauh kampung dia. Di mana? Cameroon. Memang jauh lah Cameroon. Kamu dengar dah Ustaz Kazim cakap. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, kita minta pada Allah gantikan yang lebih baik. Kamu doa sajalah. Buat apa sedih? Dah semalam dah doa. Ya Allah, gantikan negro lain pula. Astaghfirullahalazim ala kasim. Minat benar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak ajak pada tuan-tuan yang pertama set dalam minda. Bukan apa yang kita rancang kita dapat. Tapi kalau kita tak rancang, kita dah gagal. Kena ada perancangan. Tetapi bukan semua perancangan yang kita buat berjaya. Ada set dalam minda. Kalau berjaya, yes. Kalau tak berjaya, cari jalan yang lain. Tukar yang lain. Supaya awak boleh berjaya dengan cara yang lain. Set dalam minda. Kebahagiaan yang kita dapat belum tentu bahagia. Kadang-kadang derita yang kita dapat. Pun ada juga berapa ramai ni yang nak kahwin ni. Dia kata kalau boleh kahwin sebelum posting. Kalau dah posting, kahwin nanti minta tukar susah kan? Ada juga. Kan? Ada juga. Ada mak cikgu bawa saya, jumpa saya. Bawa anak dia jumpa saya. Ustaz, ya. Ini anak saya. Oh, cikgu. Oh. Sambil duduk dukung anak. 3 tahun. Suami dia mana kak? Suami dia di Sabah. Oh. Masalahnya, Ustaz buat surat sokongan sikit sebab saya nak minta anak saya ni dapatlah tukarkan menantu balik ke Ipoh. Seorang di Sabah, seorang di Perak. Macam mana Ustaz PJJ, Ustaz perkahwinan jarak jauh. Kesianlah dia kan. Tak tahulah Ustaz, rasa macam tak tahulah. Kita tengok dia pun tak tahulah. Kalau tak tahu jangan ceritalah makcik, dah tak tahu duduk diam. Ustaz tolonglah, saya kata makcik, saya boleh buat surat. Tapi surat saya tak laku. Tolonglah Ustaz, buat recommend sikit.
Saya dah jenuh ikhtiar dah Ustaz, minta tukar. Tapi tak dapat-dapat. Saya pun tanya pada anak dia. Cikgu, ya Ustaz. Masa bercinta dengan suami, tahu tak dia cikgu? Tahu. Masa bercinta dengan suami, tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu. Masa nak kahwin dengan dia, tahu tak susah minta tukar? Tahu. Habis tu kenapa kahwin dengan dia? Ustaz, cinta perlu dipertahankan. Saya jawab, kalau gitu pertahankanlah, pilih balik. Menyusahkan saya je. Tahanlah, suami jauh, kau jauh, tahan. Sebab tu Kak Leha, kalau rasa-rasa nak suami sebelah kita, kahwin dengan cikgu yang satu sekolah. Selesai masalah. Kamu nama apa? Murni. Kahwin dengan cikgu Syari. Selesai masalah. La ilaha illallah. Adik-adik rancanglah. Ini dok, nak cari jauh. Bila dah tak dapat tukar, menyusahkan mak bapak. Set. Sebelum aku kahwin, set dalam minda ni. Jangan kita jadi bukan-bukan. Akhirnya menyusah balik. Kadang-kadang yang datang jumpa saya mengadu. Ustaz, suami saya tak balik. Seminggu 3 hari je kat rumah. Oi, kerja apa? Driver lori. Berat tu. Tak tahulah Ustaz, saya hantar anak ke sekolah atas saya. Elektrik atas saya, bil air atas saya. Bumbung bocor pun atas saya Ustaz. Dia kadang-kadang dia balik, dia pun atas saya. Wah, berat tu, ni parah ni. Faham, tak faham sudah. Saya kata dah kerja kak, dia kerja driver lori hantar barang pelabuhan. Kalau kak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kak kahwinlah dengan orang stroke. Simple. Ada suami kamu leha, ada di rumah mak tak ke mana-mana. Duk tak kata je mak kata, halo lah. Dia bukan stroke kak, dia cari rezeki. Bila kita faham macam itu, kita boleh handle. Ni tidak. Kita terlalu mengharapkan kesempurnaan. Terlalu mengharapkan yang terbaik. Bila tak dapat yang sempurna, bila tak dapat yang terbaik, penat, letih. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi yang pertama, simpan dalam minda. Bukan semua yang kita nak dapat. Bukan semua yang kita cita-citakan itu membawa kebahagiaan. Tetapi kena ingat, di sebalik sesuatu perkara yang menimpa kita, ada suatu benda lain yang akan Allah Ta'ala bagi pada kita. Inilah nama dia healing. Ada orang tuan-tuan yang healing naik gunung. Naik gunung. Naik tuan-tuan hilang. Jenuh Tok Bomo. Boleh kau. Kesian pula tengok Tok Bomo tuan-tuan. Padahal dia tak hilang pun. Dia menyorok rumah kawan dia. Yang Tok Bomo cakap, dia telah pergi ke alam bunian. Dan dia tak nak balik ke alam kita. Saya tengok dia tuan-tuan. Nama benar nipu tuan-tuan. Kita sekarang ni alam dunia. Alam manusia tak boleh bercampur dengan alam gaib. Mana boleh duduk habis-habis kau 2-3 hari kau balik lah. Alam tak sama. Alam manusia lah. Gaib, alam gaib. Ada orang ajak saya pergi berdakwah dekat jin. Ustaz dah ceramah dengan orang. So, saya nak ajak Ustaz, kita ceramah pada jin. Wow. Di mana? Gua Tempurung. Wow. Nampak ke? Saya panggil lah. Oh, astagfirullahalazim. Dia kata dia panggil lah jin. Ustaz ceramah lah. Jin-jin yang dihormati. Ni parah ni tuan-tuan. Nah, ni parah ni tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala dia jadikan kita ini beberapa alam. Dan setiap alam itu tak sama di antara satu sama lain. Contohnya apa? Alam rahim, alam perut. Alam ruh ni dalam perut ibu ni. Nama dia rahim. Walaupun dia duduk di alam rahim, bukan semua orang boleh mengandung. Abang-abang confirm tak boleh mengandung.
Jangan dia buat kajian pula. Kita sedang melakukan kajian ya untuk membolehkan orang laki-laki ya untuk mengandung. Kamu ni sehwel ke apa? Laki-laki walaupun nama dia rahim, dia tak ada rahim. Dia takkan boleh mengandung. Sebab tu ada orang yang lembut. Dia nak jadi perempuan, menong tuan. Ustaz, saya dah buat halkom, saya dah buat dada, jadi saya nak jadi perempuan sepenuhnya. Maksud, Ustaz faham tak? Sebab tu I kata, orang macam you tak faham tau. Tak faham apa? Kita perempuan. So, kita terkurung dalam tubuh lelaki. Macam mana? Sebab tu aku cakap, you all tak faham. Kita sebenarnya perempuan tau, tapi tersilap masuk tubuh. Ya, tersilap masuk tubuh lelaki. So you all boleh bayang tak? Kita perempuan tapi dalam laki-laki. Ya Allah, you all tak bayang tak? So maknanya Allah tersilap. Allah tersilap masukkan roh dalam tubuh laki-laki. Sepatutnya masuk tubuh perempuan, tiba-tiba pergi masuk tubuh lelaki. Allah silap. Itu maksud abang. Takkan Tuhan silap? Mana mungkin Tuhan silap? Mustahil Tuhan silap. Dia boleh cakap dia adalah perempuan yang berada dalam tubuh lelaki. Oh, dahsyat. So apa abang nak buat? Saya nak jadi perempuan sepenuhnya. Saya nak potong. Saya nak operate. Ustaz nak kata apa? Yang ini saya buat program di radio. Saya kena cari konten di luar, temu ramah, siakan. Menong saya tuan-tuan, tak boleh sia macam ni. Dia kata dia nak jadi perempuan sepenuhnya. Saya kata dekat dia, kalau abang nak jadi perempuan, abang tak boleh mengandung. Abang bukannya ada rahim. Cuba tanya pada orang yang kata dia perempuan. Tanya dekat dia, kamu lelaki berperwatakkan perempuan, nak jadi perempuan sampai pindah ke Australia. Tanya dia, kamu pernah sengguguk tak? Kalau kamu tak pernah sengguguk, jadi jangan kamu cakap kamu perempuan. Kamu lelaki. Jadi abang-abang yang mana ada keinginan ke arah tu, fikir panjang. Fikir panjang. Saya banyak jumpa orang yang dah potong, mengadu sakit. Ustaz, boleh tak jumpa? Kenapa? Saya dah potong. Soalan, sakit. Itu pun masalah saya pula. Soalan, Ustaz tolonglah, macam mana nak buat? Sepatutnya sebelum abang buang, abang tanya. Ini dah buang, baru tanya. Abang cuba tanya doktor tu, kok dia simpan dalam peti air ke apa, boleh sambung balik. Fikir panjang bang. Mata, kalau rosak mata, boleh repair. Ni mata ni. Akak-akak, kalau mata buta ke, tak nampak ke, katarak ke apa ke, boleh repair. Saya mencadangkan satu doktor yang bagus di Singapura. Dia boleh repair mata. Namanya Dr. Ismadi. Ya, di Singapura. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Kasim Selamat, mata dia buta. Dr. Ismadi operate lega tuan-tuan. Tapi Kasim Selamat tu bodoh, pergi cocok dengan garpu pula tuan-tuan. Kalau kita ni rosak buah pinggang, ada orang derma buah pinggang. Kalau kita rosak jantung, ada orang yang derma jantung. Kalau kita dah buang benda tu abang-abang, siapa nak derma? Setakat ni tak ada orang derma. Pergi jumpa imam tanya malam tu. Imam, derma kat saya imam. Imam jawab apa? Aku pun nak pakai, pandai kamu. Jadi tuan-tuan yang saya hadapi, apa dia healing kita yang nombor 2? Enjoy yourself. Enjoy yourself. Nikmatilah hidup kita. Bukan enjoy ni tuan-tuan kena pergi disco. Kenapa kau enjoy? Ustaz Kazim cakap. Enjoy yourself tu apa? Ni saya sebagai penceramah, saya enjoy. Masalah bertimpa-timpa. Tak ada masalah. Bila saya dapat mikrofon, hilang masalah saya. Penyakit saya macam-macam.
Ubat saya adalah mikrofon. Dapat mikrofon, sihat. Sebab saya enjoy. Ustaz, tadi Ustaz cakap, Ustaz sakit, okey. Ustaz cakap ubat Ustaz mikrofon, okey. Mikrofon tu kena rebus dulu ke? Rebus dan minum air dia. Tak faham-faham. Tuan-tuan, saya penat. Tapi bila saya tengok tuan-tuan, dalam hujan pun berdiri. Tak balik, tak bergenjak, hilang penat saya. Saya daripada Sabah, dari Tawau. Hari Ahad hari Sabtu saya di Seremban. Hari Ahad saya di Tawau. Hari Isnin saya di Putrajaya. Hari Selasa saya di Kulim. Rabu semalam saya ada di Gemas. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Malam besok saya di Melaka. Malam lusa saya di Melaka. Hari Isnin saya di Singapura. Hari Selasa tuan-tuan di Kedah. Hari Rabu di Ipoh. Hari Khamis umrah. Akak-akak dengar pun penat. Saya pun penat. Tetapi kepenatan saya hilang bila dapat mikrofon. Kepenatan saya hilang bila saya tengok orang yang datang dengar ceramah. Kepenatan saya hilang bila saya tengok yang datang dengar ceramah tu pula Allah. Anak-anak dara pula Allah. Hilang penat tu. Kalau opah-opah kat depan ni penat lah juga kan. Anak dara ni dia lain sikit dia. Jadi bila tuan-tuan enjoy, seronok. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, akak-akak semua yang duduk di UPSI ni. Kita yang minta universiti ni. Kita yang ambil kos ni. Kita yang minta jadi benda ni. Enjoy ya. Saya daripada sekolah Arab, masuk Mahat Tafiz. Daripada sekolah Arab, masuk Mahat Tafiz. Apa saya kena buat? Satu hari saya kena hafaz Al-Quran, satu hari saya kena hafaz sehelai. Sebab saya kena tamat tempoh 3 tahun untuk satu juzuk Al-Quran ingat dalam kepala otak. 3 tahun kau belajar, kau mesti tamat 30 juzuk. Bermakna saya kena habis satu hari saya kena hafal sehelai. Sebulan saya kena hafal 3 juzuk, 10 juzuk setahun. Setahun 10 juzuk, 3 tahun 30 juzuk dan kena ingat dalam kepala otak. Kalau hafal lupa nak buat apa? Hafal dan kena ingat. Menghafal senang, mengingat susah. Mengulang balik. Maka apa yang saya kena buat? Saya kena enjoy. Bila saya balik Felda Bersaud, saya masih belajar. Kawan saya balik naik RXZ. Saya naik Bah Mogah. Bah Mogah. Tanjung Malim, Sungkai. Adik-adik tak jumpa dah Bah Mogah. Saya jumpa. Kawan-kawan saya balik naik RXZ. Hati kau keras, Roy. Saya naik Bah Lompat. Cabaran. Ada kawan saya yang kahwin. Ada kawan saya yang bawa balik makwa. Ada kawan saya yang segak, kasut hebat, baju hebat. Sebab mereka dah bekerja. Kita masih belajar. Cabaran. Adik-adik semua sini masih belajar. Ada tak kawan yang dah kahwin? Ada. Siap bawa anak lagi. Bawa anak satu hal. Mengandung pula. Begini jalan. Cari tom yam. Anak dukung seorang yang mengandung seorang. Ya Allah. Suami dia pun mengandung. Sehat lagi kau ni. Tapi adik-adik masih belajar dengan assignment tak habis-habis. Dengan kursus tak habis-habis. Dia dah kahwin. Ada kawan-kawan kita ni yang dah kerja. Habis-habis SPM dapat kerja. Kita masih pelajar. Cabaran tu. Engkau bila nak tamat belajar, Din? Dia gelak pula tu. Aku sekarang dah kerja. Atau kereta aku Honda. Engkau naik apa? Suku je. Dia tunjuk pula kita Honda. Tak pun King. Myvi.
cabaran tu. Ni parah ni. Tenang. Aku memilih profesion perguruan. Aku memilih untuk belajar. Aku memilih untuk aku meneruskan pengajian. Itu rezeki dia. Itu jodoh dia. Itu anak dia. Itu rezeki dia. Aku tetap nak belajar. Ini nama dia healing. Bila kita seronok tuan-tuan, akhirnya kita hafal Quran jadi elok. 2 tahun setengah saya hafal Quran habis 30 juzuk. Tak payah sampai 3 tahun. 2 tahun setengah selesai. Sebab apa? Sebab saya tumpu betul-betul. Saya tak pernah masuk stadium tengok bola. Saya tak pernah pergi karaoke. Saya tak pernah tengok wayang. Saya tak makan malam di warung ke lepak-lepak, tak ada tuan-tuan. Kerja saya hafal Quran sampai tamat. Sebab apa? Sebab target aku ialah untuk hafaz 30 juzuk. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kemudahan. Jadi bila kita sekarang terlalu banyak benda yang kita fikir. Saya waktu duduk di Mahat Tafiz tuan-tuan, tak adalah boroi macam sekarang. Tak ada. Berapa ramai yang datang makcik-makcik yang datang belajar. Nanti kalau habis belajar, datanglah rumah makcik. Ya? Kenapa makcik? Rumah makcik ada anak. Anak, tuan-tuan. Wow. Oi, masa tu tak adalah macam sekarang. Dulu segak. Rambut belah tengah, tuan-tuan. Tarik remote pula, tuan-tuan. Aku belajar bukan untuk bercinta. Aku belajar bukan untuk nak mengorak orang. Saya dah dengar mak saya cakap, belajar sampai habis. Baik, mak. Jangan kata bercinta ke, mengorak ke. Hafal Quran, mak. Baik, mak. Saya tak pernah bantah mak saya, tuan-tuan. Akhirnya target tercapai. Masalah kita sekarang yang target tak apa tercapai sebab kita menyeleweng. Kita banyak kona, banyak ke sini, banyak ke situ, banyak ke sini buat, memikirkan masalah yang bukan-bukan. Akhirnya kita tak tercapai target dan akhirnya jadi pening kepala. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila saya habis periksa, mak saya balik panggil. Mak nak kamu kahwin. Kahwin mak, baru periksa mak. Buat tenang mak. Kahwin. Baik mak. Adik-adik saya tak bantah. Abang-abang saya tak bantah. Tak bantah. Sebab apa? Sebab mak suruh kahwin. Tapi mak tak ada duit. Mak belanja. Mak bayarkan. Tapi dengan syarat. Habis kau dapat duit, bayar balik. Baik mak. Tak pernah bantah tuan-tuan. Jadi adik-adik kalau nak healing, jangan bantah mak, jangan bantah bapak. Bahagia. Ni banyak benar bantah. Mak toksik. Wong hajar punya anak. Kamu tu dulu dalam perut aku tahu. Yalah, kita tak minta dia lahirkan mak. Itu mak dengan bapak. Maknya bapak punya saya masalah. Toksik. Aku terajang budak ni kan. Boleh dia kata mak dia tu toksik. Saya tak minta dia lahirkan mak. Tahu? Ada tak saya cakap mak lahirkan saya mak? Ada. Mak punya masalah. Kemudian saya lahir. Tiba-tiba mak kata, kamu kena taat pada mak. Kamu tak boleh lawan mak. Apa ni mak? Apa? Wow. Saya kalau jumpa macam ni tuan-tuan, saya buat John Cena. Aku smackdown budak dia kan. Begini lagi kan. Oh, angkat bulu kening sebelah kan. Jadi derok kan. Adik-adik, jangan cakap macam itu. Perintah taat kepada mak bapak ialah perintah Allah. Wabil walidaini ihsana. Wala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Ini perintah Allah. Janganlah bantah. Mak tak ada. Mak tak faham perasaan saya. Faham. Kita lah yang kena hormat mak.
Mak, saya pun ada perasaan, saya ada keinginan, mak. Tuan-tuan, kita anak. Saya pun ada keinginan. Tapi bila mak kata, saya tak pernah bantah. Sebab Allah, dia letakkan keredaan Allah selepas keredaan mak bapak kita. Inilah healing. Engkau nak healing panjat gunung ke? Engkau nak pergi tepi pantai ke? Kau nak panjat gunung Kinabalu ke? Kau nak santai-santai tengok panorama alam ke? Tapi kalau kau derhaka pada mak bapak, tak ada maknanya bahagia. Takkan tenteram. Nak tenteram, doa daripada mak dan bapak kita. Nak rasa hidup bahagia, tuan-tuan, diiringi dengan doa daripada mak bapak kita. Jangan abaikan doa. Sebab Rasulullah kata doa yang mustajab ada 3 datangnya. Pertama, da'watul mazlum. Doa orang kena zalim. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang musafir. Yang ketiga, apa doanya? Doa da'watul walid ala waladihi. Doa daripada walidain ala waladihi. Doa daripada mak bapak, mak pada anak-anaknya. Tuan-tuan yang saya hormati. Jom kalau kita nak rasa bahagia, buat. Saya ambil contoh. Saya bagi diri saya contoh. Saya tak kata rumah saya bahagia. Saya tak kata saya bagus. Tapi saya nak bagi contoh. Ustaz kenal tak isteri ustaz? Saya tak bercinta. Isteri saya cikgu sekolah. Saya menoreh getah. Rupanya Mika cikgu sekolah. Tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya. Itu lagu Os. Mak saya kata, mak nak pergi Minang orang Kedah. Abang saya pergi Minang, bawa mak. Balik malam. Abang saya kata, Kazim, ya bang, kahwin. Terima. Kenapa bang? Bagus, budak dia bagus. Kalau hang tak mau, kau mau. Astagfirullahalazim. Ganas punya abang ni. Kalau kamu tak mau, aku mau, kata dia. Saya tak kenal dia. Kami tak bercinta. Saya tak kenal bapak dia. Saya tak kenal mak dia. Saya tak pernah pergi rumah dia. Saya tak pernah lepak rumah dia makan durian ke, pergi hari raya, naik kereta Maybe 4 orang, makan lemang, ngap-ngap. Tak pernah, entah. Kita waktu bercinta ya, bukan kata raya puasa. Raya Ponggal pun pergi rumah makwa. Mereka balik pun pergi. Saya tak ada, tuan-tuan. Sebab saya apa? Saya tak kenal. Saya tak mau buat. Akhirnya, saya telefon. Nak masa itu nak cari telefon, mana ada. Handphone ni mana ada, tuan-tuan. Smartphone lagi tak ada. Yang ada public phone. Naik motor, pergi cari. Jumpa public phone. Rumah dia ada, phone tak ada. Start motor lagi. Cari lagi public phone. Rumah ada, telefon ada. Gagang pula tak ada. Oh, berat. Seksanya tuan-tuan. Oh, nak cakap zaman dulu. Akhirnya dapat. Bila dapat, tuan-tuan, saya call dia. Saya kata, Ustazah, dia, Ustazah nak kahwin ke dengan saya? Boleh. Kenapa? Ustaz tanya. Saya kata, sebab kalau kahwin dengan saya tak ada di rumah. Saya sibuk berjalan. Saya penceramah. Dia kata, tak apa, tak kisah. Betul ya, tak ada komplain ya kalau saya tak balik? Tak ada. Saya tak komplain. Okey. Sebab tu dia tak pernah komplain. Saya tak balik dah 4 hari, 3 hari. Tuan-tuan. Malam ni baru jumpa. Pagi besok terbang balik, tuan-tuan. Bila ustaz akan jumpa balik isteri ustaz? Balik daripada umrah 9 hari bulan. Astagfirullahaladzim. Sebab tu ada perempuan datang jumpa saya, ajak kahwin, umur 67. Dia kata, Ustaz, saya dah terbuka pintu hati untuk kahwin dengan. Ustaz boleh bimbing saya til jannah. Saya tanya dekat dia, kenapa yang akak nak kahwin dengan saya?
Sebab saya nak ustaz ajar saya nak belajar dengan ustaz. Saya kata kalau nak belajar bukan jadi isteri, no. Jadi anak murid. Isteri saya tak sempat ajar. Malam ni saya sampai rumah pukul 2 pagi. Adakah saya nak buka bab faraid dengan isteri saya? Mama, mai abang nak ajar bab asabah ya, kiraan hari ni ya. Tobat lahum tak kira alhamdulillah. Jadi kalau kak nak dapat ilmu, jadi anak murid, bukan isteri. Ustaz, mungkin sebab akak tua pada ustaz. Ustaz tak nak akak. Ustaz, saya boleh terima ustaz walaupun ustaz muda pada saya. Saya boleh terima. Angka je ustaz. Saya kata memanglah akak boleh terima, yang tak boleh terima saya tau. 67. Tapi kalau 27 insya-Allah tuan-tuan. Kita ejah lah mana patut tuan-tuan. Mungkin kita buat kelas online kan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, abang-abang, tahap saya tak kenal dia orang macam mana. Waktu angkat nikah, borang nak sign, dia bagi pada kawan saya sign. Tok Qadhi tu bagi. Kawan saya kata, ustaz, dia yang nak kahwin, bukan saya. Dia orang pun tak cam saya. Habis-habis akad nikah, pengiring keluarga saya balik. Tinggal saya seorang di Kedah. Apa aku nak buat? Nak menyembang pun tak kenal, nak buang. Siapa nyembal buat tak ada. Akhirnya datang lori, nak angkat kanopi, angkat kemah, bangku, plastik. Saya tengok 2 orang buat kerja. Kesian pula brother-brother ni. Saya pun pakai seluar, pakai t-shirt, angkat kursi. Bapak mertua saya datang. Begini. Nak hantar pergi mana ni? Tak tahu. Banyak orang tempah cuti-cuti sekolah ni. Banyak orang. Tak tahu. Dia ingat saya pekerja kanopi. Astaghfirullahaladzim. Ini parah ni. Tenang. Sekarang tuan-tuan, Allah. Bila ada redha mak bapak, bila ada redha daripada ibu kita, tenang sungguh tuan-tuan. Jadi adik-adik, jom, janganlah bantah mak, janganlah bantah ayah, hormatlah mereka. Kalau nak rasa tenang hidup. Saya ni tuan-tuan, ikutlah saya dalam media sosial. Punya banyaknya cerita tentang Ustaz Kazim ni. Ustaz yang paling kontroversi daripada tahun 90-an. Adik-adik belum lahir lagi. Sampai sekarang. Mak adik-adik ni, ayah adik-adik ni belajar dengan saya tau. Dalam CD, dalam kaset. Dari tahun 90-an. Punya lama dah. Mak saya, mak adik-adik dengan saya sebaya. Masih mengajar. Aku belajar dengan Ustaz Kazim tu. Daripada aku anak dara. Sampai sekarang aku dah bercucu. Dia masih lagi mengajar Ustaz Kazim tu. Itu bahasa biasa. Yang luar biasanya apa? Ustaz Kazim nampak muda tak nampak tua-tua. Allah bangga benar tuan-tuan. Riak tuan-tuan. Allah sampai sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok cerita tentang saya. Sakit. Kena ban. Lagi. Tak boleh berjalan. Kena santau. Kena cekak baju. Kena ugut bunuh. Oh banyak tuan-tuan. Yang datang ke rumah saya bawa cuka. Nak disiramnya muka saya dengan cuka. Cuka makan tak apa. Cuka getah. Yang letakkan pisau di celah-celah jari. Bila dia nak bersalam, dia nak toreh tangan saya. Banyaknya tuan-tuan. Tapi cuba tuan-tuan tengok, adakah benda itu mengganggu saya? Adakah benda itu memferaskan saya? Menganxiety-kan saya? Mentraumakan saya? Menjadikan saya berehat di hospital bahagia? No. Pasal apa? Mungkin doa daripada mak kita. Bila mak reda Allah fil redal walid, keredaan Allah letaknya pada keredaan mak bapak.
Tuan-tuan, dulu saya pergi ceramah seorang-seorang. Naik kereta Mitsubishi Galant 1979 punya kereta. Mitsubishi lama, ceramah begini. Entah. Bila saya pergi ceramah, saya tengok ketua kampung je lelaki. Yang lain dalam surau tu semua perempuan. Saya ni mulut jahat masa tu. Muda. Tok ketua, kampung ni janda semua. Orang laki-laki tak ada pun. Rupanya ada laki-laki kat bawah, motong bawang. Entah. Masak. Bila dia orang dengar saya tanya macam itu, bila saya dah habis ceramah, datang 6 orang. Dicekaknya baju saya. Dicekaknya baju. Kami panggil kau untuk ceramah, bukan mengata pada kami. Bodoh. 6 jahanam nama dia. Kemudian ada seorang tu ambil paku, tuan-tuan. Dia calor kereta saya tu dari depan sampai ke belakang. Menyirit-nyirit dekat telinga ni, tuan-tuan. Masya Allah. Allah, habis ceramah balik. Aku ni garang sangat ceramah. Ada yang datang nak bunuh saya. Itu yang keluar dalam harian Metro. Ustaz Kazim diugut bunuh. Muka depan, tuan-tuan. 2014. Duk tersengih, tuan-tuan. Kena ugut tapi tersengih. Lah. Satu hari saya kata pada mak saya. Mak, saya nak berhentilah jadi penceramah, mak. Orang nak simbah cuka, orang nak pukul, orang fitnah. Ada je masalah, mak. Kamu saya nak jual tiket bas ekspres. Dekat Ipoh, Medan Kit nama dia. Tempat jual bas, tiket bas ekspres. Mak jual tiket. Mak, kok suka kamulah. Janji kamu bahagia. 2 hari saya tak pergi kerja. Mak saya tanya. Kata nak kerja tiket bas. Tak pergi jual tiket bas. Tak payahlah mak. Fikir-fikir. Kalau jual tiket, bas tak datang macam mana? Tiket dah jual. Bas tak datang. Tak, kita kena bakar, mak. Kita bakar je, mak. Tak nak, mak. Maksud saya, kerja jual tiket pun ada masalah. Kerja cikgu pun ada masalah. Kerja imam pun ada masalah. Kerja apa pun ada masalah. Jangan lari daripada masalah. Hadap. Mak, saya pilih, mak. Saya tetap nak jadi penceramah. Buatlah, mak redha atas kerja kamu. Jangan lari. Ini lari. Takut. Bila nak berjaya? InsyaAllah, tuan-tuan. Kita boleh berjaya. Target mesti ada. Orang tanya saya, apa target Ustaz? Saya tengok masjid negeri. Masjid negeri. Saya target setiap masjid negeri dalam Malaysia, aku akan ceramah. Saya tengok TV1, forum perdana. Saya tengok ustaz yang berceramah dalam dia hebat-hebat. Tapi lembut. Hendaklah kita menjaga silaturahim. Supaya, syahdunya, ya Allah. Saya kata, kalau aku boleh masuk TV1, aku akan ubah forum perdana. Sebab tu bila TV1 panggil saya, JAKIM panggil saya, buat forum, buat di Taman Meru masa itu. Saya jadi ahli panel. Dipersilakan Ustaz Kazim, mungkin Ustaz Kazim boleh berikan pandangan Ustaz Kazim. Oh, tumsi acha kaun hai, dilo de jaan lo. Cameraman tu, begini dia tengok. Apa Hindustan pula orang tua ni? Itulah kali pertama ahli panel forum perdana menyanyi lagu Hindustan. Tengok rating dia naik, ranking dia naik. Dia kena buat sesuatu yang luar biasa. Akhirnya orang hari Khamis malam Jumaat nak tengok Ustaz Kazim ada tak? Ada. Dia moderator pula kata, Ustaz Kazim malam ni lagu apa? Oi, malam ni lagu Melayu lah. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna. Orang tak pernah dengar lagu tu.
selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Tak pernah dengar. Akhirnya orang cari Google lagu Ustaz Kazim nyanyi. Ustaz Kazim bawa aku ke sini. Pasal Ustaz Kazim lah aku dengar lagu ni. Saya buat satu benda yang orang tak pernah dengar. Ustaz, malam ni Ustaz nak lagu apa pula? Lagu rock. Di matamu. Menang ahli panel nombor 2 ni gila ni parah ni sentak. Lepas saya menyanyi dalam semua ceramah saya, habis ustaz-ustaz lain pun menyanyi sekali. Tuan-tuan, ni yang kita kena buat. Sesuatu benda yang membuat pembaharuan. Jangan takut untuk buat pembaharuan. Memang orang pada peringkat awal, orang hentam kita. Tapi lama-lama tuan-tuan, saya dapat 4 tiket. Saya dapat 4 tiket naik cruise. Free. Saya pun tanya dekat kawan saya travel agency. Cruise ni menatang apa? Ni kapal persiaran Ustaz. Kapal belayar di laut. Kapal persiaran. Oh. Kena bayar lah ni. Free. Hadiah pada Ustaz. Kalau free Alhamdulillah. Saya pun ajak kawan-kawan masuk naik kapal. Oi kawan-kawan. 4 orang. Pakai kepiah kan. Begini. Hoi. Cok pasport. Pom. Cok pasport. Jalan naik kapal. Tengah-tengah nak masuk naik kapal, laki-laki tarik tangan saya. Sir, take a photo, sir. No. No, thank you. No. Sir, take a photo, sir. Sir. Dia suruh ambil kat photo booth. Kenapa saya lari? Perempuan yang jadi model tu, dia pakai burung merak di belakang dia. Merak saya tak marah tuan-tuan. Bikini. Kalaulah saya buat lagu tu. Sampai sekarang gambar tu tuan-tuan orang guna tuan-tuan. Kazim tak boleh pakai. Minta maaf saya lari. Saya kata kapal apalah aku naik ni pula. Saya pun duduk dalam kabin. Kapal dah belayar. Ustaz, tidur kat Ipoh lah. Kawan saya kata, jom makan. Bila makan tuan-tuan, ya Allah ramainya orang. Ramai. Udang ni tuan-tuan, besar-besar ni. Berdiri udang ni. Bapa. Orang Perak, kalau benda hebat, bapa. Dia jarang sebut mak, bukan tuan. Dia bapak semua tuan. Makan banyak, kerusi penuh. Ustaz, dekat luar banyak kerusi Ustaz. Jom. Saya pun duduk, angkat kepala, kolam renang. Depan Allah, duduk makan nasi ni. Kolam renang. Lagi banyak bikini pula dah. Astaghfirullahalazim. Masa itulah kepala saya gatal. Saya garu kepala saya dah. Gatal pula. Kepiah pun buka tuan-tuan. Bola poket. Gatal betul lah. Ubat menghilangkan gatal. Aku ni dah terkena dah. Adakah saya nak marah travel agency? Tak. 4 orang kami duduk atas dek kapal. Malam. Orang lain dah tak ada dah. Kolam renang tutup. Tinggal kami berempat di atas. Luasnya langit. Luasnya laut. Kapal kami 13 tingkat. Tetapi kapal yang begitu besar di tengah-tengah laut kecil sangat. Kapal begitu besar di tengah-tengah malam. Allah. Tak ada apalah. Saya tegak badan saya. Saya kata, Ji, kita bawa rombongan, kita bawa anak murid kita, naik kapal ni, kita buat qiyamul lail, kita semayang, kita buat kuliah, kita tengok kebesaran Allah di lautan.
Macam Haji? Setuju. Nampak? Ambil satu benda yang ada manfaat. Saya buat tuan-tuan. Saya duduk atas kapal tu, saya menyanyi satu lagu. Saya menyanyi tu. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Balik ke Semenanjung, balik ke Ipoh. Saya kata pergi jumpa dengan toki kapal, kita nak sewa itu kapal, kasih pecah lah. Saya pun pergi tuan-tuan, jumpa dengan Vice President dia. Bos, saya, Ustaz Kazim, saya mau sewa itu kapal krus. Saya nak bawa orang Islam naik kapal. You ada duit? Dia tanya saya apa tau? You ada duit? Saya bila tanya you ada duit, saya marah. Dia pandang lekeh pada kita ni. You ada duit? Berapa sewa? 4 juta. 4 juta? Memang tak ada duit. Terima kasih bos. Balik bos. Tapi saya bukan bodoh. Memang saya tak ada duit 4 juta nak sewa itu kapal. Tapi saya boleh beli kabin by kabin. Kabin by kabin. Kabin by kabin. Lock. Akhirnya saya bawa 1,500 orang naik kapal. Tak ada orang yang bukan Islam. Semua kami menong Cina tu. Bos, sekarang saya sudah sewa ini kapal dengan kabin. Sekarang boleh tak saya buat permintaan? Apa? Nombor 1, ini yang naik kapal ini semua orang belajar punya. Tuhan Allah punya, belajar punya. So, nombor 1, photo booth, no more bikini. Itu photo booth. Itu perempuan, burung punya bukan? Tak mau, mesti tutup. Nanti kita ambil gambar, oh bahaya oh. Bye. Itu kolam renang you kasih jaring netting semua tutup, kita tak ada mandi punya. Okey. Dia ikut cakap kita. Pasal apa? Kita dah conquer itu kapal. Bila saya naik kapal, lepas cop, saya bergambar sebelah model dia. Sebab apa? Sebab dia pakai patung arnab, kostum arnab, memang tak nampak apa tuan-tuan. Tutup aurat habis tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Ada tak saya kena hentam? Kena hentam. Ustaz Kazim bawa orang naik kapal, ada kasino. Ustaz Kazim bawa naik kapal. Saya kata lantaklah, bukan aku berjudi. Judi pun tutup. Saya tulis dekat tu. Saya cakap dekat bos dia. Bos, tulis dekat kasino tu. Tak boleh masuk untuk rombongan Ustaz Kazim. Tutup. Setiap tahun. Dengan dia orang bawa sekali. Saya adalah orang yang pertama membawa orang Islam buat pelayaran, duduk atas kapal. Masuk dalam rancangan kalau dah jodoh. Tuan-tuan yang saya hormati, sebelum COVID, saya buat pelayaran dengan tabung haji atas kapal tu. Dewan ni besar ni. Di lantai dia ada plak atas lantai ni. Saya kata dia orang ni letak plak di lantai ni nak cari handphone ke apa? Sepak ada plak-plak ni. Datang Indonesia, budak Indon, dia tuang air kat saya. Mas, ini banyak-banyak plak apa mas? Datuk tak tahu. Mana saya tahu? Ini kasino. Oh ya. Atau ke mana kasino dia? Sudah tutup. Sudah jadi surau. Sudah buat kuliah. Jadi bila orang Islam naik kapal ini tempat surau, ini tempat kuliah. Oh, so kasino? Tidak ada kasino. Masya Allah. Kalaulah saya tak buat, sampai sekarang ada lagi. Sebab tu adik-adik, jangan takut nak melakukan perubahan. Orang hentam itu kerja. Orang tibai itu kerja dia orang. Jangan takut. Berani.
InsyaAllah in tansurullah yansurkum. Saya ingat lagi tuan-tuan ni, kami qiyamul lail pukul 3 pagi atas kapal. Bila qiyamul lail nak semayang subuh, hujan turun. Tengah-tengah laut, hujan turun. Saya ambil mic. Okey, semua peserta rombongan sila balik ke kabin, semayang subuh dalam bilik ya, sebab kita tak boleh semayang di atas kapal, hujan ya. Turun dan masuk balik dalam dewan kuliah 7:30 pagi. Saya ulang, 7:30 pagi. Okey, boleh bergerak sekarang ya, hujan. Rupa-rupanya, bos dia duduk dalam bilik kontrol. Duduk daripada tingkat atas, dia tengok semua. Petang tu dia panggil saya, ajak minum. Ustaz, saya tak pernah tengok pukul 3 paginya orang sembahyang pakai putih-putih. Saya punya bulu loma naik. Oh, you ada kah? Saya ada, itu control room lah. Tengok lu punya sembahyang. Saya tak pernah tengok pagi-pagi yang orang tidur. You orang putih-putih. Wah. Lagi satu Ustaz Nabila, hujan turun, saya minta maaf lah sebab saya lambat kasih tahu. Itu radar sudah bagi tahu depan ada hujan, tapi saya minta maaf lah Ustaz. Tak apa. Saya nombor 2, saya tengok bila you cakap tolong pergi sembahyang bilik you punya orang tolak. Hujan turun orang turun tangga tak ada tolak. Kalau orang lain dia tolak hujan you punya orang banyak bagus lah. Saya kata, bos, kami orang Islam suka warna putih. Bila kami semayang, kami pakai jubah putih, telekung baju putih. Sebab Nabi suka orang putih, pakai baju putih bersih. Wah, itu macam kah? Nombor 2, kami orang Islam tak ada tolak-tolak, tak ada rebut-rebut. Sebab tu kita turun tangga semua slow-slow semua. Itu disiplin. Oh, bagus Memanglah tak ada tolak. Yang ikut rombongan saya umur dia 68, 70. Buatnya tolak rebah atas tangga tu mana ada hospital. Tuan-tuan, kita ubah kapal tadi daripada kasino sampai tutup kasino. Daripada tak dapat sijil halal, dapat sijil halal JAKIM. Jadi adik-adik orang muda, pemikiran, wawasan hebat. Apa benda? Tengok benda tu, buat yang lebih baik pada benda yang kita nampak. Dan bila adik-adik rasa dan berjaya, healing akan sampai. Saya rasa tuan-tuan, bila hari ini orang tengok forum perdana, orang ceria. Orang tengok tazkirah malam Jumaat, orang ceria. Tazkirah malam Jumaat, saya orang pertama sekali yang datang Astro minta bincang macam mana nak buat tazkirah malam Jumaat. Konsep dia supaya tak berbeza, tak berlawanan dengan forum perdana. Saya buat. Hari ini saya ceramah di PICC Putrajaya. Saya cakap pada pegawai-pegawai Kementerian Keuangan tadi, dalam dewan ini, dalam auditorium ini, saya pernah terlibat menjadi juri Maharaja Lawak. Bayangkan tuan-tuan adik-adik, satu ustaz jadi juri Maharaja Lawak. Komen kumpulan zero. Atu yang rambut tu. Saya komen, saya jadi juri tetap. Bayangkan tuan-tuan, saya suka buat satu benda yang tak ada orang boleh buat. Bila saya tegur, dia orang pakai telekung dalam segmen melawak dia orang. Saya kata, laki-laki walaupun berlakon, laki-laki walaupun dia menjual barang, dia tak boleh pakai tudung, dia tak boleh pakai telekung menyerupai perempuan. Saya nak minggu depan jangan ada lagi lakonan melibatkan perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Dalam agama haram. Tuan-tuan buka balik gemar lawak. Saya sebut benda itu. Jadi tuan-tuan, bila kita berjaya membuat sesuatu benda yang Allah Ta'ala reda, dia datangkan ketenangan. Tetapi kalau saya diam, kalau saya tidak menegur,
Kalau saya tak memberikan teguran, kalau saya tak memberikan nasihat, saya tak boleh tidur malam. Saya susah hati, saya takut pada Allah. Nanti Allah tanya pada saya, apa saya nak jawab? Sebab tu tuan-tuan, kita bercakaplah yang hak. Qulil haq walau kana murra. Cakaplah tuan-tuan, insya-Allah dia mendatangkan ketenangan. Dan yang terakhir tuan-tuan, jom masing-masing ada ketenangan dan masing-masing ada kenangan. Kenangan dan ketenangan saling berkaitan. Kalau agak-agak tuan-tuan berada dalam keadaan runsing, ingat-ingatlah kenangan yang manis. Saya ingat kenangan dengan arwah mak saya. Saya ingat kenangan dengan kawan-kawan saya. Saya ingat satu kenangan, saya akan pergi ke satu tempat. Di sini ada sejarah aku. Di sini ada kenangan pada aku. Dan saya akan rasa tenang tuan-tuan. Di antara tempat yang saya rasa tenang bila saya balik ke Felda Gunung Besaut. Tempat saya dibesarkan. Di situ saya hampir lemas. Saya mandi, air dia dalam, saya tak sangka air dia dalam. Saya hampir lemas. Tiba-tiba ada orang lain datang selamatkan saya. Saya pergi tempat tu tuan-tuan. Saya ingat balik kenangan-kenangan. Yang mana kenangan itulah membawa ketenangan pada saya. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, sama-sama dengan saya, kita nyanyikan lagu yang saya tak pasti adik-adik ni ingat ke tidak. Tapi lagu ini akan mendatangkan kepada kita satu perasaan. Kenangan di sekolah, kenangan di sekolah rendah, kenangan di sekolah menengah dengan kawan-kawan kita yang lama-lama dulu. Yang mungkin tak jumpa dah tuan-tuan. Baik. Di kalaku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi terbayang. Saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku. Wajahmu selalu datang menjelma, membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, hulurkan tanganmu, bersama kita bergandengan, berdua menuju arah bahagia, melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Semoga kita berdua berbahagia. Tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam 40 minit. 1 jam 20 minit. Terasa tak sejam 20 minit? Memang tak terasa lah. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tahu tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja. Program kita mungkin ada sesi, tak ada lagu, sesi soal jawab. Sekadar itu sahaja. Terima kasih pada doktor-doktor semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih pada semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.